saya terjemahkan dulu soalan yang ditanya oleh Fadil Ustaz Engku Fadil, iaitu yang pertama berkenaan dengan kaedah la tabdi'a fi masailil khilaf, yakni tidak ada untuk kita nak menghukum bid'ah pada masalah khilaf. Dan apa dalilnya? Dan sebahagian yang mutasyaddid ataupun yang sifat keras di Malaysia ini, mereka menolak kaedah tersebut dan mengatakan bahawa ianya tidak muktabar dan tidak ada dalam Islam. Dan lalu Al-Fadil Syekh Al-Ustaz Engku Fadil mohon kepada Maulana Syekh untuk membahaskan tentang perkara tersebut. Dan yang kedua, iaitu berkenaan dengan kelompok mutasyaddidin ini ataupun yang sifat keras ini, Wahabi dan seumpamanya, mereka mengharamkan tawassul dengan istighasah dengan si mati. Dan kemudian bahkan mereka mengatakan kalaulah dibolehkan untuk bertawassul dengan si mati, maka sudah tentu boleh juga kita minta tawassul dengan pokok dan seumpamanya, kerana pokok lagi tak ada dosa dan seumpamanya. Ini kefahaman mereka. Jadi itu diringkaskan untuk difahami. Gitu ya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني أنا أشكر الأخ الكريم على هذا السؤال المهم. Dan saya mengucapkan terima kasih kata Maulana Syekh kepada saudara yang mulia iaitu Al-Fadil Ustaz Engku Fadil atas soalannya yang penting. لكن قبل أن أجيب في الحقيقة لا أستطيع أن أمنع نفسي من أن أقول إن هذه الشبهات مضحكة. Dan sebelum aku jawab soalan ni, aku bagi tahu kata syubhat ni memang lawak, saya kata. أما إنكار قاعدة أنه لا تبديع في مسائل الخلاف فهذا الإنكار خطأ. Dan mengingkari kaedah menyebutkan bahawa tidak ada isu untuk membid'ahkan perkara yang berlaku khilaf, mengingkari perkara tersebut ini adalah salah. ووجه الخطأ فيه أنه بذلك كأنه يتعامل مع الأحكام الشرعية العملية على أنها كلها أحكام قطعية. Maka ini akan menyebabkan seseorang yang berpegang dengan pandangan ini melaksanakan dan memahami masalah hukum hakam syarak ini seolah kesemuanya hukum qat'i yang tidak boleh berlaku padanya khilaf. وليس كذلك بل إن عامة الأحكام أحكام الفقه أحكام ظنية. Dan itu bukan sebegitu kefahamannya, kerana kebanyakan daripada hukum hakam syarak ini adalah hukum zanni, bukan qat'i. حتى قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يعني في نظري يحتمل الصواب. Dan Imam Syafi'i sendiri menyebut pandangan aku benar, pandangan aku shawab, betul, tapi kemungkinan pandangan orang lain salah. Tapi boleh jadi pandangan orang lain betul salah pada pandangan saya, betul pada hakikatnya. ولما كانت أفهام الناس مختلفة وعقولهم متفاوتة واطلاعهم على أدلة الشريعة ليس واحدا اختلفت أفهام الأئمة المجتهدين في فهم النصوص. Jadi kerana perbezaan pada kefahaman, perbezaan pada mutalaah ataupun kajian yang mereka lakukan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebab itulah berlakunya perbezaan pandangan di antara imam mujtahidin. Hatta innahu la yakunu fil mas'alati dalilun wahid. Sehingga ada satu satu masalah yang berlaku perbahasan tadi bukan dengan satu dalil yang. Wa nara anna ashab al-madhahib al-mukhtalifah kullu yastadilluna bi dhati ad-dalil walakin kullu wahid minhum yuwajjihu bi fahmin muayyan. Dan kadang saya minta maaf. Jadi ada satu dalil tetapi berlaku permasalahan yang banyak dalam satu dalil tersebut. Setiap ulama memahami dalil yang sama, melihat dalil yang sama tetapi memahami dalil tersebut dengan cara yang pelbagai dan berbeza. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء الصحابة الذين أمرهم بأن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة ففهم طائفة منهم الحديث على فهم معين وفهمته طائفة أخرى على فهم آخر بعضهم وقف على الظاهر وبعضهم فهم التعليل. Dan Nabi tidak menolak kefahaman sahabat yang mana berlaku perbezaan pandangan ketika mana solat asar di Bani Quraidah.
Sebahagian di kalangan mereka melaksanakan solat dan sebahagian lagi tidak melaksanakan sehingga sampai ke Bani Quraidah. Dan Nabi membenarkan kedua-dua pandangan tersebut karena satu memahaminya dengan zahir, iaitu mesti sembahyang sampai ke Bani Quraidah. Satu lagi memahami dengan ta'lil, iaitu illah, iaitu untuk mempercepatkan perjalanan dan seumpamanya bagi sampai ke Bani Quraidah. Lalu mereka menunaikan solat walau sebelum sampai ke Bani Quraidah. وكيف نفهم إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ لن أقول فأصاب فقط أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد. Dan bagaimana pula kalau nak memahami hadis yang Nabi mengatakan fa in iza ijtahada hakimun fa akhta, maksud kalau seorang hakim mujtahid itu mengeluarkan hukum lalu tersalah, saya tidak sebut yang benar karena yang benar dapat 2 pahala, yang salah pun dapat 1 pahala, kata Syekh. ومن هنا أخذ الأئمة القاعدة المستقرة التي تقول لا إنكار في مسائل الخلاف. Jadi karena itulah para ulama mengeluarkan kaedah la inkara fi masailil khilaf. Tidak ada ingkar pada masalah khilaf. بل قال بعض العلماء إن التبديع والتعصب في مسائل الفروع ضرب من الجنون. Dan sebahagian ulama mengatakan bahawa membid'ahkan dan mengingkari pada masalah furu' ini seolah menganggap tidak ada khilaf, darbun minal junun, ini termasuk kegilaan sebenarnya. أما القول بإنكار التوسل فهو إنكار لما ذهبت إليه عموم الأمة في مدار تاريخها وشهدت به النصوص. Dan mengingkari dengan tawassul kepada apa yang disebutkan dalam masalah tawassul ini adalah mengingkari dengan perkara yang telah dipegang oleh para ulama, para umat ini sejak daripada permulaan, dan dia dijelaskan dengan nas, seolah dia mengingkari sekali dengan apa yang disebut dalam nas. Balil Qur'anul Karim yaqulu yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Dan Allah Ta'ala sendiri menyebutkan bahawa mulakan dengannya dengan wasilah yang mana yang ianya mendekatkan diri kepada Allah. فمدح من يبتغي وسيلة ليتقرب بها إلى الله دون أن يحدد نوع الوسيلة ولا أفرادها. Dan Allah memuji kepada orang yang mengambil wasilah tersebut tanpa menghadkan bentuk wasilah yang bagaimana diambil. Tak disebutkan bagaimana bentuk yang khusus, bagaimana untuk kita bertawassul dan seumpamanya. Amma su'ul dhanni bil muslimin wa takfiruhum بفعل بعضهم للاستغاثة فهذا صنيع الخوارج الذين يأتون بآيات الله التي أنزلها الله في المشركين ويجعلونها في المسلمين. Dan menuduh golongan muslimin ataupun meletakkan hukum yang salah dengan melihat kepada sebahagian yang melakukan kesilapan ketika istighatsah dan seumpamanya, maka ini adalah perangainya khawarij yang mengambil hukum yang zahir daripada Al-Quran yang ditujukan kepada golongan musyrikin dituduh kepada golongan muslimin. وهذه غفلة عظيمة عن وجود قرينة تنفي إرادة الشرك نفيا تاما عن أفعال المسلمين. Dan ini adalah salah satu bentuk daripada kesilapan dalam memahami, dan ianya telah disebutkan oleh Nabi SAW yang menafikan umum syirik itu dihukumkan kepada golongan muslimin. وهي قرينة التوحيد, yaitu qarinahnya apa dia yang menafikan seorang muslim ini akan melakukan syirik kepada Allah, yaitu tauhid. Semua muslimin ada tauhid, mereka tidak akan mungkin ataupun tidak boleh untuk kita tuduh dia melakukan syirik karena qarinah mereka ada tauhid itu yang menguatkan bahawa mustahil mereka melakukan sesuatu tadi kerana untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. ولولا هذه القرينة لكان شربي للماء الآن إطفاء لعطشي شرك أكبر. Dan kalaulah tidak ada qarinah tauhid tersebut dalam hati, maka sudah tentulah minum air ini yang kita kalau seanggap seorang tadi menganggap bahawa air tadi ataupun menyebutkan kata air tersebut dengan lafaznya bahawa dia menghilangkan dahaga, maka ia akan jadi syirik yang besar. وليس كذلك لأنه مجرد أخذ بالأسباب مع الإيمان بأن الفاعل
الفاعل الحقيقي في هذا الكون هو الله مسبب الأسباب. Maka yang diambilnya air tersebut untuk minum dan menghilangkan dahaga tadi hanya mengambil sebab sahaja. Kerana seorang mukmin tadi pasti akan meyakini bahawa fa'ilul haqiqi, pembuat yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab tersebut. والقول بجواز الاستغاثة بأرواح الصالحين قول ليس من الشرك في شيء. Dan pandangan yang menyebutkan harus bertawassul dengan golongan yang para salihin yang telah wafat dan seumpamanya, maka tidak ada masalah pun. بل هو مجرد تسبب. Bahkan ianya hanya sekadar mengambil sebab. مع أن فاعل هذا الشيء إنما يتوجه بقلبه إلى الله ولا يعتقد في هذا المستغاث به إلهية أو استقلال بالتصرف. Ini kerana yang bertawassul itu tetap memandang dan juga meletakkan ta'alluq pandangan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa menganggap bahawa yang dia meminta pertolongan tersebut mempunyai sifat ketuhanan ataupun boleh memberikan manfaat dan mudarat. والإنسان مكون من روح وجسد. Karena manusia ini tergabung daripada ruh dan jasad. هذه الروح لها قوة خطيرة. Dan ruh ini ada kekuatan yang luar biasa. إذا كان الإنسان حيا فإن روحه تكون مكبلة بهذا القفص الطيني. إذا كنت حيا فإن الروح تكون مقيدة بهذا القفص الطيني الجسد يعني. Ketika ketika kamu masih hidup, ruh ini dia akan jadi terlindung dengan kekuatan sarang badannya yang ada pada ketika tersebut. Khafas susah. فإذا مات الإنسان وانقطعت علاقة الروح بذلك الجسد انطلقت. Dan ketika mana telah terputus nyawanya, maka dia telah terkeluar daripada lingkungan badannya tersebut. وهذه الأشياء عرفناها من الشريعة. Dan semua perkara ini kita tahu daripada mana? Daripada syarak. ولم نعرفها من العقل. Dan kita bukan tahu benda ini dengan akal semata-mata. وبهذا نعرف أن هذا الإلزام بأنكم يلزمكم أن تستغيثوا بالأشجار إلزام مضحك. لأن الشرع لم يأتي بأن الأشجار لها روح أو بأن الأشجار لها خصيصة معينة ولها تصرف ولها ناطقية ولها عقل حتى يستغاث بها. Dan memberikan contoh kalau kata kita dibenarkan untuk bertawassul dengan orang yang telah mati, lalu menganggap bahawa bolehlah kalau begitu untuk kita tawassul dengan pokok. Ini adalah perbandingan yang lawak dan melucukan. Karena apa? Karena ruh, tidak ada seorang pun ulama menyebutkan bahawa pokok itu mempunyai roh seperti mana manusia dan seumpamanya. Ini suatu yang lucu. من أراد ألا يتوسل أو ألا يستغيث فلا نذمه، له ذلك، هذا حقه. لكننا ننكر على من ينكر على غيره، ويشتد إنكارنا على من يسيء الظن بالمسلمين ويحكم عليهم بالشرك والكفر والخروج من الملة بسبب مثل هذه الأشياء التي هو لا يفهم أصلا مداركها. Kita tidak ingkar pada siapa yang tidak mau tawassul, tidak mau istighasah, terpulang. Silakan. Kalau kamu tidak mau tawassul, nak berpegang dengan pandangan tersebut, silakan. Tapi yang kita ingkari adalah ketika mana kamu mengingkari orang lain ketika tersebut. Dan lebih lagi kami akan ingkar perkara tersebut ketika mana kamu mengatakan bahawa perbuatan golongan muslimin ini syirik pada Allah Ta'ala. Ini yang kita ingkari. Kalau kamu tidak mau, silakan, terpulang.